Selamat sejahtera, nama saya Lim Ek Sien dari Option Pendidikan Jasmani, Kod Subjek GPPP ke-1092, Pengantar Pengajian Pendidikan. Pensyarah Dr. Noraniza binti Muhammad Noor. Okey, pada hari ini saya akan bentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi? Aspirasi merupakan keinginan dan kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Aspirasi sistem pendidikan merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Okey, kita lihat guru berjiwa pendidik. Seorang guru perlulah mempunyai sifat yang berdedikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana membantu anak bangsa membangunkan potensi diri agar tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan. Yang selain itu, mempunyai pengetahuan yang luas, menguasai tentang sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan dan pendidikan perbandingan antarabangsa dan global. Okey, mari kita lihat aspirasi pendidikan negara. Ia terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, akses, yang kedua, kualiti, yang ketiga, equity, yang keempat, perpaduan, dan yang terakhir, kecekapan. Okey, mari kita lihat yang pertama, iaitu akses. Merentasi semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Okey, sekarang kita lihat yang kedua, iaitu kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentafsiran antarabangsa. Okey, dalam ini tidak dapat dinafikan bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan. Okey, bagi yang ketiga, iaitu equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian, iaitu bandar ke luar bandar, sosioekonomi. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak kesamaan pendidikan untuk semua. Okey, kita mari lihat aspirasi yang keempat, iaitu perpaduan. Menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak. Ini bermaksud Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Okey, aspirasi yang terakhir adalah kecekapan. Memaksimumkan kebersihan murid mengikut peruntukan sedia ada. Ini bermaksud kebersihan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka, pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Okey, mari kita lihat aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Murid dapat memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran secara digital yang mempunyai pelbagai pergerakan dan melakukan dengan pemikiran kreatif masing-masing. Seperti mana yang video pembelajaran yang saya buat, iaitu video untuk mengajar murid-murid tentang pergerakan haiwan.
Dalam video itu, mereka dapat lihat apa yang saya belajar, apa yang saya mengajar cara pergerakannya haiwan-haiwannya, dan mereka akan belajar dan mengikuti dengan melakukan pergerakan haiwan-haiwan dengan kreatif masing-masing. Dengan ini, murid dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pergerakan haiwan melalui digital, dan mereka dapat belajar secara berulang-ulang melalui YouTube. Okey, mari kita lihat yang kedua, kemahiran berfikir. Murid melihat grafik atau gambar haiwan dapat berfikir jenis-jenis haiwan dan pergerakannya. Okey, dalam video pembelajaran saya letak pelbagai grafik tentang haiwan-haiwan. Contohnya seperti gajah, ayam dan lain-lain. Ini dapat membantu mereka melihat jenis haiwan dan pergerakan mereka bagaimana. Apabila murid melihat grafik atau gambar haiwan, mereka dapat berfikir apakah jenis haiwan itu dan apakah nama dia. Dan pada masa yang sama, mereka akan berimajinasi bagaimana pergerakan haiwan itu. Okey, aspirasi yang ketiga, kemahiran memimpin. Ini bermaksud murid dapat meningkatkan daya imajinasi yang tinggi. Okey, dalam video pembelajaran saya terdapat pelbagai gambar haiwan yang dapat membantu murid-murid untuk imajinasi pergerakan-pergerakan haiwan, dan dia melibatkan imajinasi untuk berfikir. Okay, aspirasi yang terakhir, kemahiran dwibahasa. Murid dapat menguasai bahasa Melayu dengan melalui perkataan yang dipelajari dalam pembelajaran digital. Dalam video pembelajaran saya mendapati pelbagai jenis nama haiwan. Itu seperti gajah, ayam dan lain-lain. Pada masa yang sama, mereka dapat lihat jenis nama dan dapat belajar dwibahasa Melayu. Okey, dalam video pembelajaran saya bukan sahaja dapat belajar kemahiran berimajinasi, tetapi pada masa yang sama dapat juga belajar bahasa Melayu melalui pembelajaran digital. Okey, mari kita lihat berkaitan PDP dengan hala tuju pendidikan. Hala tujunya ialah memanfaatkan teknologi maklumat. Video simulasi boleh dimainkan pada bila-bila masa untuk mempelajari. Ini bermaksud kita boleh belajar pada bila-bila masa, tidak kira di tempat mana, hanya membuka video untuk mempelajari dan boleh dimainkan secara berulang-ulang. Yang kedua adalah mewujudkan kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sebagai seorang guru, kita perlu bijak dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ini bagi mewujudkan kita tidak ketinggalan zaman teknologinya. Seterusnya adalah penyediaan bahan pengajaran yang berkualiti. Isi kurikulum disampaikan dengan cara yang menarik dan sesuai dengan keperluan pelajar. Selain itu, ini melibatkan penggunaan sumber seperti aktiviti pembelajaran yang menggembirakan. Okey, mari kita lihat implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Ia terbahagi kepada 4, iaitu menjadi suri teladan, kemahiran teknologi, pengurusan pengajaran pembelajaran, dan yang akhir sekali pembangunan profesionalisme. Okey, mari kita lihat dulu pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru hendaklah berkeupayaan untuk merancang dan melaksanakan PDP. Profesionalisme guru di dalam bilik darjah dilihat
dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan yang berkaitan dengannya. Okey, seterusnya, kemahiran teknologi. Seorang guru haruslah memanfaatkan kemahiran teknologi dalam proses PDP mereka, iaitu menggunakan kreativiti atau teknologi sedia ada. Ini bermaksud guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran, serta teknologi untuk memudahkan cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam berinteraksi bersemuka dan persekitaran maya. Okey, menjadi suri teladan. Sebagai seorang guru, ia haruslah menerapkan nilai-nilai murni. Apabila seorang guru menunjukkan contoh yang baik kepada mereka dan murid-murid akan mempelajarinya. Ini bermaksud generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran hebat dan kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi hinggalah kepada konflik pembangunan. Penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Okey, yang terakhir adalah pembangunan profesionalisme. Seorang guru haruslah melakukan perubahan gaya kerja dan sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Ini bermaksud guru harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan bagi memastikan diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.